Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang amat hormati semua. Ini satu pendedahan baru yang pasti menggemparkan semua pemimpin politik yang pernah bergelar Perdana Menteri, termasuk Mahathir dan Muhyiddin Yassin serta Ismail Sabri Yaakob. Mungkin kita boleh kata ini adalah kemenangan baru Anwar Ibrahim. Saudara-saudara, saya melihat dalam satu maklumat daripada Harapan Daily, rumah terbuka Aidilfitri 4 Perdana Menteri. Ini ceritanya. Sepanjang Syawal pastinya banyak jemputan menghadiri rumah terbuka akan diterima oleh golongan masyarakat di negara ini. Lazimnya rumah terbuka Aidilfitri Perdana Menteri paling meriah kerana di situ dapat dilihat pelbagai golongan masyarakat berkumpul meraihkannya bersama-sama dengan pelbagai jenis juada disediakan secara percuma. Bukan sahaja datang menjamu selera, malah pemimpin menganjurkan rumah terbuka bertujuan mengeratkan lagi tali perhubungan antara pihak kerajaan dengan pelbagai lapisan masyarakat. Menurut laman TikTok Pak Dani News, rumah terbuka Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tahun lalu dikategorikan sebagai kos terendah berbanding kerajaan sebelum ini. Nah, ini satu pendedahan ataupun satu lagi bukti kemenangan baru untuk Anwar Ibrahim berbanding kerajaan-kerajaan yang pernah ada sebelum ini. Bukan bermaksud kerajaan yang sebelum ini tidak baik, bukan. Tapi menurut pendapat saya ini adalah kemenangan Anwar Ibrahim. Menerusi infografik yang disediakan rumah terbuka Anwar yang diadakan di Seri Perdana di Putrajaya membelanjakan kos RM6,3 juta. Bekas Perdana Menteri ke-9 Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pula membelanjakan RM11 juta ketika jamuan Aidilfitri di lokasi sama pada 2021. Bagaimanapun, ketiga pentadbiran Tan Sri Mahyadin pada 2020 tiada sambutan rumah terbuka berikutan dunia dan negara dilanda wabak COVID-19. 2 tahun sebelumnya, yaitu ketika pemerintahan Tun Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri ke-7 itu membelanjakan RM10 juta untuk jamuan rumah terbuka beliau juga di lokasi sama, yaitu di Seri Perdana. Nah, saudara-saudara yang amat dihormati, mungkinkah ini satu lagi maklumat yang baru tersebar ataupun satu lagi kemenangan kepada Anwar Ibrahim? Mungkin ini akan kita boleh kata ini adalah kelebihan Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim, beliau boleh menjimatkan perbelanjaan. Sebabkan kita percaya Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan juga memegang platform Kementerian Kewangan yang perlu menjaga duit negara dengan telus dan saksama. Dan sudah pasti perancangan-perancangan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri kita letakkan kepercayaan sepenuhnya kepada Perdana Menteri. Nah, saudara-saudara, mungkinkah ini satu maklumat yang pasti menggemparkan Muhyiddin Yassin dan juga Mahathir? Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, teruskan bersama di dalam channel ini untuk isu yang seterusnya. Jangan lupa tekan butang like, share dan juga subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat petang tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Saudara-saudara, berkaitan dengan isu stalking tertera kalimah Allah, kita juga sebelum ini sudah mendengar titah yang di Pertuan Agong supaya perkara ini tidak lagi diteruskan ataupun tidak lagi diapi-apikan. Akhirnya saudara-saudara, salah satu pemimpin ataupun Ketua Pemuda UMNO, Dr. Akmal Saleh, sehingga ramai yang mengecam tindakan Dr. Akmal Saleh. Walaupun kita tahu perjuangan Akmal berkaitan dengan agama Islam. Nah, pada akhirnya kenapa tiba-tiba Akmal dikecam pula? Sehingga terdapat aktivis politik yang melarang Akmal untuk datang ke Sabah dan juga Sarawak. Nah, akhirnya berita susulan. Ini satu keputusan yang menggemparkan. Adakah Akmal dengan kecaman-kecaman yang diterima mampu membuat beliau mungkin disaman ataupun ditangkap?
Nah, saudara-saudara, satu artikel bertarik 5 April jam 10.55 pagi, artikel daripada Malaysia Kini. Akmal ditahan di Kota Kinabalu, yaitu KK adalah di Sabah. Menurut artikel ini bertajuk No Fear, No Surrender, katanya Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh ditahan polis sebaik tiba di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu pagi tadi. Dalam hantaran di Facebook, Akmal berkata bahwa ini di sebalik dia dijadwal untuk merakam keterangannya di Ibu Pejabat Polis Dang Wangi, Kuala Lumpur esok. Insya Allah, saya akan berikan kerjasama sepenuhnya. Doakan semuanya dipermudahkan. Tidak akan berganjak walau seinci dengan pendirian kita, tulisnya. Dia juga memuat naik satu rakaman video yang memaparkan penahanan itu. No fear, no surrender. Katanya sebelum dibawa beredar dari lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu sambil tersenyum. Menurut Facebook page Akmal Saleh, saya telah ditahan di IPD Kota Kinabalu pagi ini, walaupun telah dijadwalkan untuk memberi keterangan esok di IPD Dang Wangi. Insya Allah saya akan berikan kerjasama sepenuhnya. Semalam, aktivis politik dari Sarawak dan Sabah mendesak supaya Akmal dan 4 yang lain yang didakwa mereka sebagai dalang peningkatan ketegangan kaum dan agama serta perselisihan sosial di negara ini dilarang daripada memasuki kedua-dua negeri di Borneo itu. Menurut Persatuan Aspirasi Rakyat Sarawak, SAPA, dan Sabah Defenders of Ancestral Lands, MOPOT, gesaan mereka itu bertujuan untuk melindungi Sarawak dan Sabah daripada potensi, gangguan dan risiko kepada perpaduan sosial. Sementara itu, Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussain berkata, siasatan terhadap Ketua Pemuda UMNO itu dilakukan selepas tindakannya berhubung isu stalking tertera kalimah Allah yang dijual di Kekemat. Katanya sebanyak 2 laporan diterima polis terhadapnya berhubung isu berkenaan. Kes disiasat di bawah Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Hasutan 1948 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi Multimedia 1998. Siasatan telah dijalankan dan kertas siasatan akan dirujuk ke Pejabat Peguam Negara AGC. Justru orang ramai diingatkan supaya tidak membangkitkan isu berkaitan stalking tertera kalimah Allah, memandangkan mereka terlibat telah dituduh dan proses keadilan akan ditentukan oleh mahkamah. Nah, saudara-saudara yang amat dihormati, isu penjualan beberapa pasang stocking yang tertera kalimah Allah di kedai Serbaneka Kekemat baru-baru ini menyaksikan Akmal menjadi watak utama yang mengajak orang ramai memboikot syarikat berkenaan. Langkah itu diambilnya di sebalik permohonan maaf syarikat berkenaan, selain titah yang di Pertuan Agong agar isu berkenaan diredakan. Malah pengasas dan pengarah syarikat tersebut telah pun diheret ke mahkamah. Untuk Bapak yang amat dihormati, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.